istimewa di MHI, Rabu 8 Februari. Dua beradik yang menjadi rapat selepas menyertai family duo bersama sang juara Zaki Yamani dan Yamani Abdillah. Kedil atau dwarfism, satu daripada penyakit jarang jumpa di dunia. Mereka akan sentiasa kelihatan comel kerana tubuh badan yang kecil. Ketahui cabaran yang dihadapi mereka berada dalam kalangan manusia normal. Dan inspirasi bersama pengacau wanita dari Sarawak dengan karya unik yang mengetengahkan hikayat kaum dari bumi Kenyalang melalui ukiran arcanya. Ya, itu yang menarik pada hari ini untuk kami bawakan kepada anda di Malaysia hari ini. Assalamualaikum semua, salam sejahtera kembali bersiaran pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Bertemankan kami berdua, Hanif Miswan. Dan saya Sufiana Suliata. Semoga keadaan baik saja pagi ini. Dan semestinya kita membawakan begitu banyak kisah inspirasi khas untuk anda semua. Semoga ini memberikan sedikit sebanyak pembakar semangatlah untuk kita memulakan minggu pertama bagi bulan Februari ini. Hanif sihat? Alhamdulillah sihat. Dan bila awak cakap tentang bulan Februari kan, perasaan tak ada orang cakap Januari tempoh hari lama panjang sangat kan? Rasa lama. Tapi Februari ni tahu-tahu dah 8 Februari dah kan. Cepat saja berlalu dan sebab tu kita nak terus kongsikan berkaitan dengan perkembangan cuaca terutamanya itu perlu kita terus ambil maklum, cakna. Dan hari ini ada satu amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan amaran hujan berterusan di tahap waspada ataupun kuning, terutamanya di bahagian pantai timur tanah air di sekitar Terengganu, Kemaman terutamanya, dan juga Pahang. Dan ini dikeluarkan pada 12.30 tengah hari pada 7 Februari semalam dan perlu kita terus cakna berkenaan dengan keadaan ini ya. Ya, dan kita akan terus membawakan perhatian anda kepada salah satu berita yang menggegarkan seluruh dunia. Ini antara gempa bumi yang terburuk di Turki dan juga Syria sejak tahun 1939 dikatakan di sini. WHO menjangkakan jumlah kematian ekoran dua gempa bumi berukuran 7.8 dan 7.5 magnitude di Turki kemarin boleh mencapai sehingga 20,000 orang. Dan pastinya media sosial anda telah pun dibanjiri dengan begitu banyak video, antara salah satunya Hanif. Ini yang betul-betul menyayat hatilah. Yang itulah berkenaan dengan sepasang adik-beradik ini yang meminta perhatian untuk diselamatkan dan difahamkan berjam mereka berada dalam keadaan ini, dan si kakak memeluk adiknya di bawah runtuhan ini, meminta pertolongan selama 17 jam dan ada kata-kata yang dikeluarkanlah ketika pasukan penyelamat ingin menyelamatkan mereka berdua ini, dan difahamkan alhamdulillah bisa dikeluarkan. Tapi pada ketika ini masih lagi dalam proses untuk mengeluarkan mangsa-mangsa daripada timbunan, terutamanya cabaran cuaca di sana dalam keadaan musim sejuk. Dan saya difahamkan juga ramai ahli-ahli petugas antarabangsa yang pergi juga ke Turki ini bagi membantu, termasuk pasukan SMART dari Malaysia seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Telah pun selamat tiba di sana di Istanbul. Ya, pastinya mendapat perhatian dunia dan kami harapkan agar anda terus mendoakan bagi mereka sebab ramai yang masih terjejas. Kira-kira 13 juta penduduk di Turki dan Syria terjejas akibat gempa bumi ini, dan kita difahamkan ketika berlakunya adalah pada jam 4.17 pagi waktu tempatan mereka, di mana kebanyakan mereka masih sedang dalam tidur. Jadi kita harapkan agar usaha untuk menyelamatkan boleh diteruskan dengan baik dan semoga ramai lagi lah yang terus mendoakan keadaan mereka. Ya, itu antara berita dunia dan perkembangan semasa kami kongsikan. Tapi sekarang kita nak kembali ke alam tempatan ini untuk kita bawakan kepada anda satu usaha kemenangan. Duo ini adalah program reality family duo musim kedua juga dan telah dimenangi oleh pasangan adik-beradik ini. Ya, jom kita saksikan dulu bingkisan ini, sedikit pengenalan walaupun mereka tak perlu diperkenalkan lagi. Zaki Yamani dan juga Yamani Abdillah. Jom kita saksikan. Juara Family Duo musim kedua adalah Zaki Yamani dan Yamani Abdillah. Tahniah kerana berjaya membawa pulang RM100,000. Tahniah buat Zaki Yamani dan Yamani Abdillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada semua yang support, kepada tim bersama muzikan ibu bapa kami. Itu yang sangat bermakna. Terima kasih Mama. Terima kasih Baba. Terima kasih Abang Ajai,
Mami, terima kasih. Thank you abang-abang musician. Thank you kepada mak saya yang selalu bagi semangat. Cepat kaya macam jual unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang, kau merata-rata. Pantang depan mata, alih saja cerita. Tipu balik kawan dan macam ulas sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu pakai rokan tanah, dialah gayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari litang pukang, kau tak mampu bayar sekumpang pang. Rapapang, oh amai-amai, belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri, sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampai pukul sana. Bayar hutang itu, takut nanti kau merana. Memandang solat, tikam di tapak kakinya. Dah memang kau salah, ku tabur kau pun tak apa. Rampung ising semartil, rampung ising semartil. Zaki Yamani, kita jemput. Abdullah. Okey. Juara. Abdillah ya. Sekali lagi. Bersemangat jemput pagi duduk, ni. Jemput duduk. Semangat daripada pentas tu ke pentas ni. Okeylah, kita nak tanyalah di antara kalian berdua ni kan. Sebab tadi kita tak saksikan pengumuman pemenang tu. Siapa yang kuat menangis selepas menang tu? Kalau jujur sebenarnya. Kita dua je lah. Saya kuat menangis. Kalau ikutkan daripada malam hari itu sampai hari ini, saya banyak menangis juga. Awak lebih masih terharu dengan kemenangan tersebut. Saya masih tersentuhlah dengan kejayaan kami itu. Alhamdulillah. Sebab kerja keras lah. Effort kita orang daripada minggu pertama sampai final tu kita orang nampak sendiri, dapat rasa. Kalian antara dua yang macam ada naik turunnya, yang macam banyak cabaran. Jadi bila bergelar juara tu, pada saat itu boleh kenang kembali tak macam mana perasaan dia, macam betul ke ni? Tengah mimpi ke ni? Ke macam mana ketika tu? Saya rasa memang betul-betul mimpi lah masa tu. Memang rasa macam mimpi. Betul ke? Memang betul. Macam cakap. Memang betul. Memang betul. Rasa dia memang macam tu. Sebab daripada week 1 tu, memang kita orang kira bawah sekali. Dan kami ambil positif komen daripada juri untuk betulkan diri kami lah. Yang mana yang kurang daripada persembahan tu kita betulkan masa tu. Untuk week 2, week 3 yang dan seterusnya. Ya, ini antara persembahan yang paling mendapat tepukan, standing ovation semua kan. Idea siapa ni? Yang mana ni? Idea siapa ni? Kalau ikutkan konsep baju tu sebenarnya saya bukan Joker. Saya sebagai Riddler dalam cerita Batman. Tapi last minute tu kau jadi Joker. Kalau ikutkan konsep semua ni, ni daripada tim kita orang. Tim kita orang iaitu Rusa Production dengan Abang Zaidi. Kalau Abang Zaidi dengan Rusa Music tak tahulah kita orang boleh gerak macam mana atas stage. Serius. Zaidi tu Abang Zaidi dia koreo. Okey, mantap. Okey, sepanjang 8 minggu ni Datuk Jamal Bila ada bagi apa tips tak, macam mana nak menang, macam mana nak pukau para juri penonton kat rumah, kat lokasi, macam mana? Ada tak? Dia tak bagi pun. Dia cuma bagi gulak dan gopoh-gopoh itu je. Dia tak ada bagi tips. Tapi adalah yang baru yang sekarang ni kan, bila kita dah menang ni dia ada bagi menang baru dia bagilah. Dah menang baru bagi. Dia bagi macam contoh macam bila kita dah juara ni, kau kena ingat Maman, 1000 orang suka, 1000 orang tak suka. Itu ada dalam
kehidupan dia cakap. Industri hiburannya. Benda tu saya ingat. Semalam lah baru dia mesej. Betul, semalam. Semalam. Kat rumah dia. Panjang-panjang. Satu rumah. Saya satu rumah dengan dia. Oh, okey. Kat rumah juga ada mesej? Dia mesej rumah dia. Senang. Walaupun sebelah dia mesej. Senang. Aku lupa. Saya bukan tak lupa. Kita orang cakap sikit rumah. Faham. Orang cakap tapi okey je, tak ada masalah. Cuma biasalah saya nak sulung kot. Saya nak sulung ni. Yalah, itu cara komunikasi kan. Tapi alang-alang dah bercakap berkenaan dengan Baba ni kan. Sebab kalian sering dikaitkan yalah membawa legasi seorang raja pop Malaysia kan. Sukar atau tidak hidup dalam bayangan ataupun selepas ini dah boleh keluar daripada bayangan lah dengan kemenangan atas nama sendiri ni. Zaki? Boleh. Boleh, insyaAllah. Boleh. Kita cuba kalau boleh kita memang nak sendiri punya identiti lah. Memang kami memang nak lari daripada dia sebenarnya. Ya. sebab kita macam abang aja cakap. Mungkin ada bunyi macam dia sikit. Tak salah. Tapi kita orang akan cuba elakkan sikit lah. Gaya tersendiri lah. Ya. Kalau boleh. Kalau sikit-sikit tu biasalah. Cuba buat yang sikit-sikit tu kita ubah gaya tersendiri. Okay. Jadi kita adjust kan. Adjust. Dan bila dah bergelar juara ni kan, dah dapat bayangan tak apakah haluan yang anda berdua bakal lalui bersama? Ke ada macam okey lepas ni target kita ini, target kita itu. Ada tak? Kongsi sikit lah. Perancangan lah Target kita lepas ni mungkin keluarkan single berdua dan juga dengan ayah kita. Yes. Februari bulan ni kita akan shoot music video, insya-Allah. Kalau rezeki tahun ni juga keluar lah. Wow. Nanti main MHI tau. Tapi kalau ikutkan date 15 hari bulan ni kita orang syuting Untuk dengan ayah Untuk kita. single dengan ayah sekali. Yes. Anak beranak. Kita orang bertiga. Duet. Wow, dah ada perancangan dah ni. Dah record dah. Dah record dah. Dah cuma record music video je. Dia rekod sebelum menang ke macam mana ni? Lama dah. Ni dah rekod lama dah. Cuma nak keluar. Tapi tak tahu suara Zaki time tu kecil lagi. Saya pun tak apa nak besar lagi. Rasa macam nak record balik. Itulah. Ya penerbit kita minta teaser sikit. Sikit lah. Boleh tu? Tajuk. Ingat bos tak? Angin menadah layar megah nan berkibar. Di ufuk semakin memudah. Hati mengenal hari waktu kau kembali. Janji aku kan pulang kembali. Okey, anda dengan secara rasmi dijemput untuk datang ke Malaysia hari ini sekali lagi. InsyaAllah. Bagi mempromosikan beberapa lagu yang terbaru ni nanti. Okey, saya ada terbaca satu artikel ketika Family Duo ini sedang berlangsung berkenaan dengan hubungan kalian berdua kan. Dan itu juga antara tujuannya untuk kembali merapatkan hubungan adik-beradik ini. Jadi selepas 7-8 minggu berada di sana, macam mana sekarang? Alhamdulillah saya dah ingat balik sana dia bully saya dulu. Dulu dia bully saya, sekarang saya bully dia dah besar kan. Bully dia balik. Hari-hari daripada minggu pertama tu sampai final kita jumpa hari-hari. Ya. Kalau kita kerja dengan kawan, dengan member kan, kita baca okey masih boleh jaga-jagalah. Orang kata macam nak marah tak boleh marah sangat. Tapi kalau ada macam family, kalau ada keluarga macam kenal sejak kecil ni, bila bekerja selama 8 minggu tu, macam mana dynamics anda berdua? Banyak bergaduh ke? Sebenarnya kita orang memang daripada week 1 tak ada gaduh langsung. Serius lah. Gaduh adik-beradik. Kita memang bekerja sama. Bukan gaduh pun tak lah, just macam saya dengan Zaki nak bagi lagu tu part semua. Bagi part je lah, itulah. Aki memang ni lah abang ni Aki itu je. Tapi dia tak salah faham lah. Tak ada apa pun. Macam lah guru manja-manja. Zaki panggil Maman apa abang? Abang lah. Kita hormat dia Obang. Yelah betul lah tu. Obang apa Obang? Bukan Obang. Kadang-kadang sebagai Osama, kadang-kadang Maman. Tapi kebanyakan abang lah saya panggil. Ya. Okey, sedikit selepas kemenangan ini sebab saya percaya bukan awak berdua je, tapi ramai mungkin tak menjangka kemenangan di final ni, potong pasangan-pasangan yang lain kan. Sedikit ucapanlah kepada mereka yang menyokong anda sepanjang di Family Duo ini. Terima kasih kepada semua yang menyokong kami berdua daripada minggu pertama hingga kelah final. Doakan kami, undi kami tak tinti, jasa anda kami tak dapat balas, tapi kami balas dengan trofi juara itu. Dan juga terima kasih kepada ibu bapa, mak saya, mak abang saya, terima kasih kerana support kami. Berkat ibu, itu yang penting. Doa. Saya memang syukur alhamdulillah dapat ibu. Tak, dia yang penting yang seronoknya apa? Sebab kali ni saya seronok dapat double ibu. Double ibu, doa aku naik atas memang. Betul. Itu kelebihan kalian kan. Kalian ada 2 orang yang mendoakan sekali kan di kalangan rapat. Dan saya pun tengok bila cakap tentang ibu, kalian akan berasa sedikit emosi setiap kali bercakap dengan perkara tersebut kan. Jadi ini kelebihannya lah. Tahniah sekali lagi kepada kedua-duanya. Semoga berjaya, masih lagi muda, jauh lagi perjalanan ni.
Ya, jangan gaduh-gaduh ya. Umur dia berapa? Saya 22. 17. Allah, pakcik Hanif. Hai. Panggil saya pakcik lah lepas ni ya. All the best. All the best. Abang, mantap. Jangan lupa datang lagi nanti InsyaAllah, terima kasih. Mantap. Ayah sekali nanti. Ya. Okey, kita doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga terus sukses lepas ni dan kita akan berehat seketika ni. Betul. Ini inspirasi dari sudut hiburan. Tapi sepatutnya kita nak bawakan inspirasi dan juga cabaran dari sudut kehidupan apabila kita diuji sedikit berbeza daripada orang lain. Semangat kekeluargaan yang kita keraikan segalanya di Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan bawakan terus ini inspirasi berdasarkan kekeluargaan bagaimana kita menghadapi cabaran bersama dan mungkin sedikit sebanyak untuk kita memahami apakah itu cara sebuah keluarga yang mempunyai mungkin anak ataupun pasangan yang ada dwarfism tapi tidak ada bezanya kerana kasih sayang tetap sama ni. Betul. Ini pemahaman dan juga pencerahan untuk kita bersama dengan mereka kerana kadang-kadang ialah mereka ni berbeza dan kita risau kerana kita tak tahu perbezaan tersebut. Dan ini pencerahan kenapa, mengapa dan bagaimana ianya boleh terjadi daripada seorang doktor iaitu doktor ini untuk memberikan pencerahannya terlebih dahulu. Jom. Meskipun usia sudah dewasa, tubuh badan mereka masih kecil dengan ketinggian seperti kanak-kanak yang comel. Dwarfism satu daripada lebih 8,000 penyakit jarang jumpa dan dihidapi oleh sebahagian kecil daripada populasi di dunia. Mereka yang kerdil ini mengalami gangguan pertumbuhan tulang sehingga menyebabkan badan tidak seimbang dan terbantut. Apakah punca yang menyebabkan kerdil? So, kumpulan penyakit ini memang pun kita kata dia ialah penyakit genetik. Kita sentiasa anggap penyakit genetik ini keturunan. So, tidak semestinya macam tu. So, jin kita umpama resepi dalam badan kita dan setiap jin kita akan ada dua salinan. Satu daripada ibu dan satu daripada ayah. So, contohnya lah kalau katakan kita nak buat butter cake. Kita perlukan resepi itu tulis kita perlukan 5 biji telur. Tetapi resepi ini dia tertulis 3 biji telur. So, apa berlaku pada kek itu? Sama ada bentuk tak sama, rasa tak sama ataupun dia langsung tak jadilah. So, sama juga dengan jin kita orang ni. So, untuk masalah kekerdilan ini, dia disebabkan jin-jin yang terlibat dalam pembentukan tulang. So, jin itu tidak tulis dengan betul. Jadi, tulang itu tidak dibentuk dengan betul sebab resepi itu tak betul kan? So, itu sebab mengapa akan dapat penyakit ini. So, kalau kita fikir macam tu, mestilah keluarga juga akan menunjukkan tanda-tanda kan. Tetapi contohlah kita ambil contoh yang paling common itu achondroplasia. Penyakit ini disebabkan keturunan dia kita panggil autosomal dominant. Di mana hanya satu salinan jin, nama dia FGFR3 ni terlibat, dia boleh menyebabkan penyakit. Tetapi untuk achondroplasia ni 80% tu dia berlaku secara spontan ataupun kita panggil de novo. Itu bermakna dia berlaku pada kali pertama pada anak itu sahaja. Itu sebab keluarga tu you tak nampak ada keluarga lain yang kredil. Ataupun contohlah skeletal dysplasia, penyakit skeletal dysplasia yang lain-lain, mereka dalam keturunan kita panggil autosomal recessive di mana you perlu dua salinan jin tersebut terlibat baru boleh menyebabkan penyakit. Jadi untuk itu ibu bapa hanya pembawa. Jadi mereka juga tidak akan ada tanda-tanda. Itu sebab mengapa untuk masalah genetik pun tidak semestinya keluarga akan menunjukkan ahli keluarga yang kerdil. So dia bergantung pada jenis. Contoh kalau achondroplasia, dia boleh dikesan masa kandungan lebih kurang 20 minggu kandungan. So apa terjadi ialah long bone ataupun tulang peha ataupun tulang humerus ni dia akan jadi lebih pendek dan juga bengkok kadang-kala. Kadang-kala kita boleh nampak dia punya rangka dada lebih kecil dan lilitan kepala lebih besar. Tapi ada juga penyakit-penyakit skeletal dysplasia ini dia tidak tunjuk masa dalam kandungan. Dia hanya boleh tunjuk lepas lahir ataupun lebih kurang 2 tahun atau ke atas. Berbeza daripada segi fizikal, tetapi jangan merendah-rendahkan insan kerdil ini kerana tahap pemikiran dan kecerdasan mereka normal seperti manusia biasa. Walaupun kelihatan kecil, tetapi semangat dan jiwa mereka besar. Itu
antara sedikit fakta yang perlu kita tahu. Tapi apa yang pastinya, kecerdasan mereka sama, kemampuan mereka untuk menyayangi juga sama. Inilah sebabnya kita bawakan dua keluarga ini yang boleh memberikan banyak inspirasi kepada kita. Ya, kita perkenalkan terlebih dahulu yang berada di studio. Inilah pasangan pengantin baru. Kita nak ucapkan kepada Nasrul Ridwan Muhammad Nawi bersama dengan isterinya Nurul Anis Natasha Muhammad Zawawi. Datang dari Pantai Timur ni bersama dengan kita. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Tak sampai sebulan lagi berkahwin ni? Tak fresh. Ampun, patutlah tersipu malu ya. Dan di hujung sana adalah keluarga Encik Muhammad Rizwan Ali, Puan Isah Muhammad Elias Wong Chin Ken dan juga anaknya Ikuan Yunus Muhammad Rizwan berusia 8 tahun sama dengan kita. Terima kasih kerana sudi sama kami. Hai. Hai Ikuan. Ikuan boleh lambai. Uncle jealous tau tengok jam tu sebenarnya. Warna putih. Aunty suka kasut tu, stylo Ikuan. Okey, kita mulakan dengan Encik Muhammad Rizwan Ali dan Puan Isah dululah. Kami difahamkan ni anak yang ketiga. Ya, betul. Ya, mungkin menceritakan sedikit berapa ramai anak yang ada dan ialah mungkin kehidupan bersama dengan adik Ikuan ni bagaimana sebenarnya? Anak 3 orang. Ini kira anak bongsu lah. Tak ada banyak nak cerita pun lah kalau ikutkan. Tapi hanya Ikuan saja yang berbeza daripada yang utama tu. Abang dia normal. Dia biasa. Okey, macam mana tahu sejak umur berapa tahu, Cik? Masa tu buat scan lah dalam perut. Doktor bagi tahu mungkin anak puan ni tulang kaki dia pendek. Jadi saya pun apa ni kan? Macam tak first time kan? Lepas tu so jalan ni macam biasalah. Lepas tu sampai hari dia lahir lah. Sampai hari lahir baru yang kita dapat tahu yang dia ni kerdil. Jadi bagi saya syukurlah, saya redha lah. Betul? Ya. Puan Esa sendiri bila dalam scan ni sebab kita nak untuk pemahaman bersama kan, bulan keberapa dalam kandungan tu boleh nampak? Dalam 34 minggu masa tu saya buat scan tu, doktor kata tulang kaki, tulang tangan dia agak tak sama dengan minggu tu lah. Jadi buat pengesahan lagi sekali, scan lagi sekali pun sama juga, doktor cakap macam tu juga. Jadi tak apalah. Cakap tak apalah kan. Tak apalah. Saya nampak adik Ikuan ni duk pandang Uncle Hanif tersenyum-senyum. Nak buat rambut macam ni ke? Nak buat? Tak nak. Alamak. Tahulah jam cantik. Kan. Dia tenung Uncle Hanif tadi. Boleh cakap hai tak? Hai. Hai. Dah makan? Dah makan apa? Tadi makan apa? Tadi makan apa nanti tadi? Nasi goreng. Nasi goreng sedap. Ikuan ada hobi tak? Ikuan suka main apa? Toys apa? Main game. Kereta. Kacau abang dia kat rumah. Kacau abang. Itu mungkin antara kecomelannya lah kan dalam usaha nak membesarkan. Dan ini baru berusia 8 tahun. Dan kita nak ke pasangan seterusnya yang dah berusia 21 tahun. Menjalani kehidupan seperti biasa. Dipertemukan jodohnya Alhamdulillah bersama dengan suami yang di sebelahnya ini, iaitu Nurul Anis Natasha. Selamat pengantin baru sekali lagi kita ucapkan ya. Tapi kita nak tanya berkenaan dengan kehidupan awak ni sepanjang 21 tahun. Bagaimana sebenarnya apabila dah tahu kesedaran sebenarnya dan tahu berbeza daripada orang lain, Anis? Mula-mula saya nak jalankan kehidupan tu macam malulah sebab selalu pergi jalan semua budak-budak tengok. Saya rasa malu tapi benda tu dah biasa. So, saya rasa diri saya sama macam orang lain. Itu yang sepatutnya, tak ada beza. Dan Anis memang sama kuat ya. Apabila dipertemukan dengan jodoh dengan Cik Nasrul ni, mungkin cerita sikitlah, kenal kat mana? Belajar sama ke, kenal online ke, terserempak di Bandar Kuala Lumpur ke, kat mana? Macam mana? Sempat Dulu saya jumpa dia dekat WhatsApp. Dulu kan zaman promote. Start daripada itulah. Lepas tu saya kenal dengan dia dalam setahun macam tu, saya bawa dia kerja dengan ayah saya. Saya buat dia kerja dengan ayah saya. Lepas tu start daripada situ dia menetap dekat rumah lah, dekat kawasan rumah. Pada itulah lepas tu dia cakap lah dia nak kahwin, cakap macam tu. Dia suruh cakap dekat ayah. Saya memang, kalau untuk saya nak cakap tu memang taklah. Lepas tu dia yang usaha sendiri. Tahu-tahu dia je. Wow, gentleman lah ni husband material lah ni. Nasrul, saya faham, saya percaya awak selalu dapat soalan ini. Bagaimana memilih Anis ini di sebalik perbezaannya? Apa yang buat awak terpikat kepada isteri ini?
Bagi saya, buat saya terpikat sebenarnya keserasian. Keserasian. Ya. Bagi saya dia boleh tolong saya apa semua, boleh faham saya. Lepas tu dia boleh tahan dengan perangai saya. Dia boleh tahan dengan perangai saya. Dan tempoh pengenalannya berapa lama tu? Tempoh pengenalan tu dekat dah 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun lebih. Anis bila Nasho first katalah dia nak kahwin. Perasaan tu macam mana? Apa yang terlintas di kepala? Sukalah. Perempuan mestilah suka kan. Jadi tak semestinya kadang-kadang kita kena analyse. Okey. Anis. Perasaan awak tu? Masa tu macam tak percayalah kan. Takkan boleh kahwin dengan dia dengan macam ni kan. Cakap dengan dia. Ada juga perasaan tu ya? Lepas tanya dia, boleh dia cakap. Dia tak rasa benda-benda pun. Dia rasa awak sempurna. Dia rasa saya sempurna je. Wow, dan awaklah yang menyempurnakan kehidupannya. Begitulah ya. Pasangan bercinta kan. Betul. Tapi saya kerap juga menyantuni komuniti orang Kerdil ini kerana mereka kan ada komuniti dan mereka kerap berkenalan sesama mereka kan. Jadi bila Puan Isah ataupun Encik Rizwan melihat kepada perkembangan Anis ni sendiri diterima, boleh berkejaya, yakin pada diri. Jadi itu mungkin melegakan sedikit dengan melihat kepada perkembangan adik kita ini dan masa depannya. Encik Rizwan. Tengok perkembangan dia orang ni, memang luar biasa sikitlah kan. Dia orang ada keyakinan diri, boleh tampil dengan dekat masyarakat semua. Alhamdulillah, memang bagi semangat juga kat kita lah. Keyakinan kan sebenarnya. Mungkin bagi keluarga yang dalam proses yang mengandung anak yang punya kondisi dwarfism dan sebagainya. Bukan sesuatu yang berbeza pada kita, tetapi mungkin ada setengahnya yang macam mana kita perkenalkan ataupun menjalani kehidupan dengan seorang lagi anak yang Kerdil. Bagaimana mengajar adik-beradik yang lain, abang dan kakak ni mungkin cara untuk menyantuni ataupun menunjukkan tiada perbezaan sebenarnya. Keluarga kita tetap keluarga. Macam mana Puan Isah mengasah pemikiran itu? Saya awalnya tu memanglah rasa agak susah jugalah kan, dari kecil, masa dia kecil-kecil tu kita fikirkan kemudian hari tu macam mana dia kan. Tapi dari dia kecil tu saya tonjolkan dia dekat media sosial lah selalunya kan. Tak nak sorok saya tak sorok dia. Saya nak dia rasa, saya sendiri rasa yang dia tak ada bezanya pun. Dia sama semua. Betul dengan anak-anak yang lain pun saya cakap adik ni dia tak ada beza. Layan dia sama, cuma hati-hati saja. Sebab saya risau kan sebab dia itu sajalah. Sebab dia limited kan. Itu sajalah. Tapi saya sentiasa kalau pergi mana-mana pun saya akan bawa dia, maknanya saya biar dia rasa macam biasalah. Dia tak rasa diri dia berbeza. Saya tak nak dia rasa dia berbeza. Dia sendiri pergi sekolah pun dia cakap, yalah awal-awal sekolah tu kan biasalah kanak-kanak kan dia tengok yang macam agak berbeza ni. Dia peliklah sikit kan. Yang kawan-kawan tu peliklah tengok sikit agaknya. Dia pun mungkin rasa ni juga. Tapi saya akan pujuk dia lah. Saya cakap dengan dia tak apa kan. Tak apa. Saya cakap dengan dia tak apa. Adik comel ni. Dan saya dia sekarang sampai sekarang dia cakap, alah adik dah biasa. Dia cakap dengan tu. Dia sendiri yang faham. Dia sendiri kental tu macam mana? Boleh buat mini love? Boleh. Tunjuk kamera sekali. Mini love. Sekali lagi. Dah menariknya kan. Ni tak tahu siapa yang ajar ni. Ayahnya ke, ibunya ke. Dia keluar dari belakang tau. Kita macam ni. 20%. Ikuan dia cenderung ke arah mana? Dia suka anda ada mata pelajaran tertentu ke? Minatnya. Tertentu ada tak? Kalau ikutkan dia suka sebab dia kata dia nak jadi apa dek? Adik nak jadi apa? Arkitek. Sebab dia agak suka dengan melukis. Dia suka macam tu. Lepas tu dia suka macam main-main Lego. Dia suka yang benda-benda macam tu. Dia suka yang teknikal. Saya nampak adik Ikuan ni dia tenung, dia macam memerhati. Dari tadi dia memerhati awak. Rambut lah kot. Rambut lah sikit kan. Bau potong dik. Kita tanya pada Anis. Anis dan Nashrul. Awak adik-beradik berapa ramai? 4. Dan kondisinya? Saya anak sulung. Yang lain? Yang lain normal semua. Normal lah. Ni berbeza ni yang bongsu ni yang sulung. Macam mana? Sebab saya percaya masyarakat kita lebih terbuka di zaman ini, di era ini. Dulu mungkin kerana pendedahannya, maklumatnya kurang kan. Sekarang ni di kalangan komuniti, sebab awak dah 21 tahun ini, macam mana penerimaan orang terhadap kondisi awak ni?
Orang lain okey je pandang saya. Dulu masa sekolah lah. Masa sekolah semua macam yang baru-baru tu kan, dia macam baru masuk sekolah jadi macam pandang pelik, macam pandang. Tapi saya rasa benda tu dah biasa. Bila dah biasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah sampai sekarang. Baik, bagi Nasrul sendirilah untuk orang kata membuang stigma di luar sana dan untuk melihat kita semua satu dalam komuniti yang sama, lagi baru menjalinkan rumah tangga dan sebagainya kan. Apa antara orang kata nasihat ataupun pesanan untuk kita membuang segala stigma yang ada di kalangan masyarakat kita? Nasrul. Bagi saya, apa yang masyarakat bagi tahu tu, saya ambil benda tu kuatkan semangat, untuk kuatkan semangat saya sendiri. Untuk menerima kekurangan dia ni yang macam ni. Bagi saya, untuk mempermudahkan urusan saya, bagi saya benda tu tak penting. Dia normal ke, dia OKU ke, segalanya saya terima dengan hati saya yang ikhlas. Itu je. Sebab kita yang normal ni pun tak ada apa istimewanya. Kita banyak kekurangan juga. Tapi itulah bila dia cakap pasal ikhlas tadi tu, keluar selain Terengganu dia tu. Dengang. Dia dah biasa dah. Itu yang bawa terpikat kan Nisha. Okey, kita nak tunjukkan ini salah satu bakat daripada adik Ikhwan kita. Tadi cakap nak jadi arkitek ya. Uncle ada satu gambar ni, gambar yang dipegang oleh Ikhwan dengan kenyataan ini. Kami orang-orang Kedil bukan cacat. Kami comel sepanjang hayat. Jangan ejek kami, jangan gelakkan kami. Okey, adik Ikhwan faham tak maksudnya tu? Siapa yang suruh pegang tu? Abang. Okey, adik Ikhwan bila jumpa kawan-kawan kat sekolah, dia bersekolah biasa ya? Ya, betul. Okey, bila jumpa kawan-kawan yang baru nak kenal Ikhwan kan, macam mana? Diorang lama-lama boleh jadi kawan ke? Ataupun Ikhwan kena cakap jangan ejek kami, jangan gelakkan kami. Macam mana? Boleh jadi kawan. Boleh jadi semua kawan. Semua okey Jadi Ikhwan nak lawan dengan diorang lah. Kalau main bola macam tu. Kalau belajar pun pandai-pandai kan. Tak ada masalah Ikhwan Tak ada. Comel lah Ikhwan. Kau tengok. Wah, silap ni. Sailang kerja kita nanti ni. Parti je dari tadi ya. Belajar dari awak ni. Main jam lagi Mungkin sedikit harapannya daripada ibu bapa berkenaan dengan kondisi ni, kerana kita percaya perbezaan ini yang kita raikan. Tapi dalam masa yang sama ialah tetap cabarannya itu berbeza berbanding dengan pasangan yang biasa kan. Sedikit harapan mungkin daripada ayahnya terlebih dahulu. Harapan saya pada dia, harap dia membesar dengan baiklah dan sihat. Dan kalau boleh, ialah kita sebagai orang tua, apa yang kita harap untuk anak kita dapat sentiasa dia doakan kita apabila kita kat sana nantilah. Itu je lah harapan saya. InsyaAllah. Ibunya? Saya sebagai ibu, biasalah ibu ni lebih sikit kan risaunya tu. Saya harap penerimaan masyarakat pada golongan orang-orang Kedir ni. Diorang bukan cacat. Terima diorang ni macam sama je. Sama saja. Sebab diorang pun boleh buat je macam mana yang orang normal boleh buat tu. Kalau harapan untuk anak tu samalah macam ibu-ibu lain kan. Betul. Nak dia berjaya, sihat. Itu sajalah rasanya. Tapi kalau macam pesananlah ya untuk macam golongan Kedir di luar sana, kalau boleh macam macam bersamalah dengan golongan Kedir lah, komunitinya. Kalau dekat kita kan ada persatuan orang-orang Kedir tu kan. Boleh daftar, boleh sama-sama kuatkan semangat lah, kira macam apa untuk sama-sama. Sebab kadang-kadang ada yang macam dia tak tahu mana nak pergi, mana nak daftar, mana nak ni. Dia memencakan diri. Ya, betul. Tak sepatutnya lah. Ada komuniti dan masyarakat kian menerima, itu yang paling penting. Sekarang ni dah macam dah terbuka sebenarnya. Sebab kalau dulu kita macam tengok yang dah dewasa, sekarang ni dah ramai anak-anak. Saya sendiri pun ada satu grup lagi yang anak-anak macam dia dengan parents yang normal. Kami ramai yang parents normal, anak-anak macam dia. Jadi saya join je. Yang mana-mana ada ni saya join je sebab nak bagi keyakinan pada dia sendiri. Termasuk kepada ibu dan bapa juga kan. Lepas tu nak bagi masyarakat, penerimaan masyarakat juga. Lupa nak tanyalah, duduk mana ni? Kami dari Puchong. Puchong. Okey, situ memang aktif kan. Sikit harapannya sebab awak memilih jalan yang berbeza daripada orang biasa ni kan. Macam mana kepada isteri mungkin terlebih dahulu?
untuk perkahwinan ini? Ni eksklusif kita bagi ni, tak semua orang dapat tau. Daripada saya, pesan daripada saya, orang KU dekat luar sana, terus bersemangat untuk semangat macam saya lah. Kayaknya jangan bandingkan diri tu dengan normal. Anis, macam Nasrul tadi dia kata dia memilih awak kerana awak melengkapi dirinya. Sebab ialah pengantin baru, kita nak tanya juga kepada Anis sendiri. Mungkin satu ucapan untuk sang suaminya. Saya harap dia boleh jaga saya dengan baik. Boleh jaga saya, boleh bimbing saya dengan baik. Saya harap yang tu je lah. Amin. Macam nak bertentang mata pun malu-malu lagi ni. Sampai sweet. Alah. Nasrul, kita lelaki, kita kena balas. You kena mata ke mata, eye to eye. Kena balas ni. Kena balas. Saya harap awak ada dengan saya setiap masa, setiap saat. Tak kira susah ataupun senang. Biasa ada dengan saya. Itu jelas saya harap. Semoga jadi isteri yang soleha. Amin. Itu juga doa daripada kami semua, termasuk untuk anak yang soleha juga. Nanti bila dah jadi arkitek, jangan lupa cari uncle balik ya. Uncle nak minta desain-desain rumah sikit boleh. Nanti datang MHI juga. Ya. Okay. All the best semua. Terima kasih atas perkongsian ini. Sangat Sama-sama. daripada kami semua, insya-Allah. Berbunga hati saya pagi ini melihat kebahagiaan yang dikecapikan. Tak kira lah ada perbezaan ke tidak. Saya tak nampak sebagai perbezaan pun. Mereka mungkin sedikit malah menguatkan. Lain daripada kita, tapi sebenarnya itulah keindahan setiap insan yang berada di muka bumi ini. Kita berteriak seketika, selepas ini ada lagi keindahan. Kali ini daripada keindahan tangan pula yang menjadi sumber pendapatan yang sangat luar biasa. Betul. Kalau Ikhwan tadi dia suka ke architecture, tapi kita akan bawakan arca ataupun sculpture yang kita tampilkan hanya di MHI. Ni ke mana? Kita bawakan dia seorang individu yang harus kita hargai kerana mata beliau untuk menghasilkan karya-karya kisah legenda dan dongeng masyarakat Sarawak. Dan hasil karya beliau ni telah pun ditampilkan, dipilih di pameran antarabangsa, hotel antarabangsa ni. Dan ini ada himpunan 15 karya yang dinamakan sebagai pameran Solo Susi. Susi ini nak tahu apa maksudnya? Jom kita saksikan terlebih dahulu bingkisan ini. Bertempat di sebuah kelab golf terkemuka di ibu kota, satu pameran seni yang mampu memukau mata berlangsung dengan konsep arca kayu dan campuran pelbagai elemen seperti besi serta resin. Bertemakan seni berjampung, pameran ini mengetengahkan unsur-unsur daripada kisah yang wujud dalam kepercayaan masyarakat di Sarawak. Berjampung ialah perkataan daripada etnik Iban Laut di Sarawak yang membawa maksud rangkuman kerja seni yang dihasilkan. Seni ini membabitkan aspek reka bentuk sejarah Puakumbu atau songket Sarawak dan kayu sebagai medium utama dalam pembuatan arca. Pameran yang dinamakan Susi membawa maksud bercerita dalam bahasa Sarawak, menampilkan 15 karya dengan pelbagai bentuk arca dipamerkan. Semua karya yang dihasilkan adalah berdasarkan cerita dongeng rakyat Sarawak yang khusus merujuk kepada hikayat pahlawan, puteri dan mistik serta merentasi beberapa etnik seperti Bidayuh, Melanau dan Iban. Antaranya kisah legenda terkenal di Bumi Kinyalang iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang serta kisah dendam Sang Buaya. Pameran ni is actually an amazing punya pameran. Dia ada tunjuk 15 artwork. Okay? Dia punya yang saya amazed sebab diceritakan pasal mitos Sarawak. Negeri Sarawak ada 15 artworks. Very, very inspiring, very you akan rasa sangat-sangat terkejut. Amat menarik sekali. Saya datang sini bila tengok reka cipta daripada artis ni memaparkan cerita-cerita dongeng daripada masyarakat Sarawak. Memang interesting lah, menarik lah. And elemen dan detailing dalam reka bentuk seni ni memaparkan cerita-cerita yang tak pernah terlintas lah.
Lebih mengagumkan lagi, pengarcangnya adalah seorang wanita. Anikitini Madian, 37 tahun, individu yang menghasilkan karya seni dalam pameran seni arca kayu bercampung ini. Dia juga antara wanita di negara ini yang bergiat secara aktif dalam seni arca pertukangan kayu. Menurutnya, 2 tahun setengah ialah tempoh yang diambil untuk menyiapkan kesemua 15 karya ini. Walaupun melalui pelbagai cabaran dalam penghasilan setiap karya, itu tidak menjadi penghalang baginya meneruskan karya dalam seni arca kayu, sekaligus mengharapkan agar seni ini terus mendapat sambutan daripada masyarakat. Saya rasa mesti ramai yang fikir arch atau arca ni macam setakat lukisan saja, tapi tidak. Ini sculpture di mana bukan sahaja design ataupun lakaran je, tetapi setiap garisan ni kan dengan bentuk yang dibuat ni Hanif dikikit sendiri tau. Ya, handmade lah dan penuh kesabaran. Dan kita percaya ianya satu bakat yang sangat luar biasa, tidak semua orang ada, dan sebab itulah saya hanya tukang pegang sahaja. Jangan tanya saya lebih sebab detailing tu saya tak tahu. Sebab tu kita bawakan sendiri kepada pemiliknya yang sangat luar biasa. Ini namanya adalah Anikitini Madian yang empunya ni lah ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh panggil Annie ya? Ani, awak seorang sangat luar biasa. Dan saya percaya bukan ramai golongan wanita yang boleh melakukan hasil karya seperti ini. Mungkin kita nak imbau balik sebelum itulah. Ini tema apa sebenarnya yang Hanif pegang ni? Apa penceritaan sebenarnya? Okey, yang ni salah satu artwork daripada saya punya series sebelum ni, folklore juga. Tapi untuk series ni kita bawakan small scale sizes. Tapi untuk susah kita bagi enlarge scale punya. Ini small scale. Small scale. Oh, ini kecil lah ni. Mas dia boleh jadi lagi besar. Okey, kisahnya campuran maksudnya ada macam-macam cerita. Dia ada macam Sarawak, memang fokus dekat Sarawak punya folklore. Okey, kalau macam Sarawak kita ada banyak ethnicity. So kita ada Iban, kita ada Melanau, kita ada macam-macam. So tapi saya punya kerja ni dia tak fokus dengan satu etnik. So kita fokus dengan kita ambil daripada Iban satu, daripada Melanau satu. Contohnya Ani, dalam ni apa yang awak boleh tunjukkan supaya kita fahamlah kisahnya dan penceritaannya. Yang mana satu contoh yang ini ke? Kalau macam dulu orang tengok my previous work sebelum yang I keluar series ni, orang tengok I ambil textile pattern daripada Puah Kumbu. Puah Kumbu. Yang mana satu? Kumbu. This one. Pattern ni. So kita stylize and abstractkan pattern tu. Ini orang panggil signature I punya trademark work. So bila orang tengok work ni, that's Ani. Dia macam tu. Ada sebutan tertentu secara spesifiknya ke? Tak ada. Dia cuma macam kita stylize satu pattern daripada Puah Kumbu. You biasa dengar Puah Kumbu macam untuk kain dalam fashion very very popular. So kalau macam in art dia very tak sangatlah. Jadi awak ambil signature tu awak jadikan awak punya di dalam ni lah penceritaan ini. Itulah susah ataupun bercerita itulah Ani, bukan ramai. Boleh saya letak dulu ya sebelum boleh. Bahaya ni, bahaya. Dah gegar dah tengah ni. Sebab harga bukan biasa ni. Ani bertenang sekejap. Bagi seorang wanita yang tidak ramai menceburi bidang ini, apakah yang menjadi satu inspirasi bagi awak untuk memulakan dan sehingga ke tahap ini diraikan secara antarabangsa? Macam mana Ani? Dia I punya perjalanan memang tak senang. So of course memang permulaan tu orang akan underestimate. Underestimate, boleh ke you buat, boleh ke perempuan ni buat. Itu berlaku? Yes, itu berlaku and normal. Tapi bila saya dah start travelling, sebab kalau Malaysia, mungkin Malaysia sahaja yang kita tak nampak benda ni. Bila travelling kat luar, you nampak lagi dahsyat. Especially perempuan. Especially perempuan? Yes. Lagi dahsyat cabarannya? Cabaran dia macam macam banyak pergi simposium. Contoh macam I pergi Armenia, I pergi Egypt. Because pergi sana, you kena bawa skills. You tak boleh bawa assistant. You tak boleh, you kena everything 100% you kena buat. You kena sculpting sendiri 100%. Contoh macam Armenia, kita carving not wood tapi marble block.
Dia contoh macam tu. Dan hasil kerja Ani sendiri, carving, tak kisahlah besi ke kayu dan sebagainya, memang awak lakukan sendiri sehingga mendapat details ataupun butiran yang begitu tajam seperti ini. Form dengan design yang I nak. Belajar kat mana? ITM. Ketika study dululah. Okey, kita sedang pamerkan antara pameran susih awak ni Ani ya. Yang sekarang tengah berlangsung. Sedang berlangsung. Saya nampak tadi kisah sang buaya itu mungkin terkenal dengan Sarawak Bujang Senangnya kan. Kemudian ada kisah-kisah yang lain lah. Okey, ini antara yang dibeli, diminta untuk dibuat. Okey, dia macam fine arts ni dia ada commission project basis. Okey. Dia ada untuk exhibitions. Okay. So kalau untuk Susih, exhibition maksudnya everything yang kita plan untuk exhibition itu je. Tak ada reproduction, tak ada, it's a one off punya. Wow, sangat eksklusif lah. Very eksklusif. Okey. So kalau macam untuk commission, contoh macam before ni I ada commission untuk Cik Puan Azrinas. Kita akan sit down, discuss whatever idea yang dia nak ketengahkan. Okay. And I akan recommend design apa yang sesuai untuk rumah dia. Kadang even my previous client, I akan recommend and suggest sometimes based on interior, sometimes based on dia punya wall sizes. Okey. Macam tu. Okey. Dan satu soalan saya mungkin boleh menarik minat kepada ramai orang yang sedang menonton pada ketika ini. Ini satu karya seni, satu bakat, dan ia tidak datang dengan kos yang murah. Awak punya perjalanan pun susah, sukar sehingga ke tahap ini. Dan adakah ianya sangat berbaloi untuk dijadikan karier seperti awak pada ketika ini? Saya boleh panggil untuk Susih, I spend 2 tahun setengah untuk prepare body of work. Oh, wow. Anak pun dah 2 tahun setengah sama umur dia. Jadi nak kata kita as an artist, sebab kita ada certain target you nak achieve. So you kena bagi masa because you tak boleh kerja rushing. You nak produce work yang very high quality because you punya collector pun is very VVIP person. So you need to jaga quality. So you need to spend banyak masa dekat situ. You need to understand macam and of course 2 tahun setengah you kena pandai and you kena kena pandai jaga especially your financial. Okay. Because I also ada assistant, tapi assistant untuk bersihkan studio. Tidaklah berkarya tu awak sajalah maksudnya. Saya melihat awak kena ada perancangan yang sangat-sangat kuat daripada permulaannya sebab 2 tahun untuk pameran Susih ini. Dan mungkin satu kata-kata akhir pesanan bagi mereka yang mungkin dalam industri yang sama, tak kira wanita atau lelaki, bagaimana cara untuk mereka meningkatkan prestasi dan juga hasil kerja karya mereka? Okey, pendapat saya bila jadi artis ni you tak boleh rely dengan orang nak swap you everything. Okay. So you kena pergi cari whatever knowledge yang you nak. Whatever, contoh macam painting ke, you kena pergi residencies, you kena pergi travelling, tengok dunia luar. Sebenarnya dunia luar ni dia bukan terlalu besar yang you nak explore. Ada banyak lagi benda yang you boleh pergi, yang you boleh you don't limit yourself. Boleh jumpa kan. Jangan limitkan diri anda, bakat anda itu di satu tempat saja. Itu satu nasihat yang sangat berguna. Annie Kathni Madian, terima kasih banyak-banyak sudi sama dengan kami. Ini tinggal ke? Tidak. Ini koleksi pribadi. Laju awak nak jawab. Penat saya pegang tadi tidak dapat. Saya rasa nasihat Annie tadi boleh diaplikasi untuk kita semualah. Bukan sekadar melihat dunia itu macam itu saja, tapi kita ada target apa yang kita ingin pelajari. Betul. Semoga memberi inspirasi kepada anda semua. Kita berteriak seketika. Selepas ini ada lagi perkongsian yang kami nak bawakan dalam Malaysia hari ini. Di Malaysia hari ini kita nak rangkumkan berkenaan dengan apa yang dipaparkan di Dada Akhbar ini di harian Metro, dan sudah pastinya setiap muka depan ini berkaitan dengan tragedi yang sedang berlaku di Turki dan juga di Syria pada ketika ini, dan ada ceritanya berkenaan dengan gempa bumi terburuk sejak 1939 ini. Raungan bawah runtuhan, angka kematian juga dijangka mencecah 20,000 lebih. 10 wilayah di Turki terjejas dan musim sejuk seperti yang saya katakan tadi melanda, menyukarkan operasi mencari dan menyelamat, dan lebih 65 negara termasuk Malaysia menghulurkan bantuan. Okey, kita bawakan perhatian anda di negeri Kedah. 52
lelaki teroka REE secara haram telah pun ditahan. Dan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah menyerbu lokasi penerokaan unsur nadir bumi REE secara haram di Hutan Simpan Bukit Enggang, sik dan menahan 52 lelaki serta menyita pelbagai peralatan dan mesin. Ini antara kata cabaran dilalui oleh kita lah sendiri di mana perhutanan kita ni seringkali disalahgunakan, dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi syabas diucapkan kepada Jabatan Perhutanan kerana berjaya mengesan si anasir-anasir ini. Ya, okey, kepada anda peminat-peminat sukan bola sepak tanah air, alihkan tumpuan ke TV9 kerana FIFA Club World Cup akan ditayangkan secara langsung dan pastinya perhitungan di antara 4 pasukan ini, juara Amerika Selatan Flamingo berdepan dengan Al Hilal awal pagi tadi. Siaran ulangannya pada malam ni, saya tak nak beritahu keputusan, kena tengoklah keputusan dia berubah ke tidak kan. Dan satu lagi perlawanan pada awal pagi nanti 3 pagi di antara pasukan Real Madrid berdepan dengan pasukan Al Ahli. Ini separuh akhir secara langsung di TV9. Ya, nah esok kita akan bawakan di MHI. Antara topiknya adalah apa fungsi arang atau charcoal dan keberkesanannya. Tahu tak arang tu apa? Arang lah, arang. Saya tahu charcoal ubat tu. Yalah. Bukan, itulah. Daripada arang lah, lebih kurang sama. Korang nak tahu arang mana satu? Saksikan MHI esok. Ya, jumpa lagi. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye. Katakan cinta itu membebaskan. Peluklah aku, wahai sang kasar. Katakan tubuhku di alam hayalan. Engkau bagaikan